Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk baru dalam pendidikan Islam. Tingkatan 3. Okey. So, ustazah nak tanya, kita lagi sebulan akan sambut bulan apa? Kita akan sambut bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan nanti semua orang kena bayar apa? Kena bayar zakat fitrah. Okey, zakat terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama zakat fitrah, yang kedua ialah zakat yang wajib dikeluarkan lah bagi sesiapa yang perlu keluarkan apabila cukup haul dan nisab. Siapa orang tu? Nantikan, tunggu join kelas ustazah yang seterusnya, nanti ustazah ceritakan. Okey. So, kita masuk tajuk hari ini ialah zakat. Ini hanyalah sekadar introduction, hanya sekadar pengenalan apa itu zakat. Pembahagian zakat kita akan belajar pada kelas yang seterusnya. Okey, so ustazah ajar hari ini ringkas sahaja tentang apa itu zakat. Okey. So zakat ni, kenapa perlunya zakat? Sebab zakat ni akan menyucikan harta kita. Setiap orang yang yang kaya, yang miskin, tak kisahlah apa sahaja taraf hidupnya, mesti ada harta walaupun sedikit. Tapi siapa yang wajib keluarkan harta ni? Ada orang yang akan terima zakat, ada orang yang wajib membayar zakat. Okay, so kita akan belajar step by step. Okay, so yang pertama sekali kita tengok. Okay, zakat penyucian harta. Boleh buka dalam buku teks muka surat 137 sehingga 148. Okay, so apa maksud zakat ni? Zakat pada segi asasnya lah. Okay, maksud zakat ialah daripada segi bahasa, subur, suci, berkat dan berkembang. Ini asasnya. Apa itu zakat? Okay, subur, suci, berkat dan berkembang. Okey, seterusnya daripada segi istilah. Okey, Ustazah ke sini sikit. Dia ada tulisan kat sini. Okey, istilah ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. So ada orang yang perlu keluarkan sebahagian daripada harta. Harta apa? Harta yang telah ditetapkan oleh syariat, yang tertentulah, nanti kita belajar sekejap lagi. Okey, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Siapa golongan-golongan ini pun kita akan belajar sekejap lagi, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarat-syarat ni syarat untuk orang yang memberi dan juga kepada orang yang menerima. Okey, so tolong tulis salin nota ni. Salin nota ni nanti hantar kat ustazah. Sebab kadang-kadang kamu tersalah salin. Lagi sekali Hazal ulang, kamu tersalah salin, maka kamu tersalah ingat, kamu tersalah faham. Sebab itulah kena hantar pada ustazah, ustazah boleh semak. Okey, so kita pergi pada yang seterusnya. Okey, apa itu hukum zakat? Hukum zakat ialah wajib. Wajib. Okey, pada zaman Khulafa Rasyidin, antara orang yang telah diperangi pada zaman itu ialah golongan yang enggan membayar zakat, sebab zakat ni wajib. Maka wajib juga ke atas pemerintah untuk mengutip zakat-zakat ni dan diberikan kepada orang-orangnya. Dan minta daripada siapa? Daripada golongan-golongan yang kaya-kaya ni. Tapi kalau sesiapa yang tidak nak bayar zakat, akan diperangi. Itu sebenarnya. Sebab memang wajib. Itu sebabnya kenapa orang perang perangi orang yang tidak bayar zakat. Bukan saja-saja, tapi memang ada sebab. Antaranya ialah hukum mengeluarkan zakat ini ialah wajib. Okey. So sekarang tak adalah perang, tak adalah kita tengok ada orang memerangi golongan yang tidak membayar zakat, tapi ialah satu tanggungjawab lah, masing-masing ingatlah nak bayar zakat macam mana. Okey. Seterusnya dalil nakli tentang zakat. Okey, nampak tak? Saya ke sini sikit. Okey. Dalil nakli kebanyakannya dalam hadis ada, dalam Al-Quran pun ada. Ini ialah sumber dalil kita. Okey, yang pertama atas sebelah sini, yang warna coklat ni. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Maksudnya Islam dibina atas 5 perkara.
Pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa. Yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. So, zakat turun kepada yang ketiga ni. Okey. So, yang atas ni ialah rukun Islam sebenarnya, hadis ni. Okey. So dalam lessons ni, okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa iqamus salata wa atuz zakata, dan berikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okey, sama je. Tunaikan, keluarkan sama sahaja maknanya. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Asnaf yang layak menerima zakat. So hari ni Ustazah nak cerita tentang orang yang layak terima zakat dulu. Okey, yang layak terima zakat. Yang akan terima, siapa yang wajib keluarkan zakat itu esok. Ini orang yang layak menerima zakat. Tengok yang pertama sekali, yang pertama yang hujung belah sana, tak sampailah belajar lagi Ustazah. Okey, yang pertama fakir. Okey, apa itu orang fakir? Beza tau, fakir dengan miskin. Beza. Okey, fakir ialah orang yang tidak ada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya, termasuklah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini ialah asasi manusia. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini ialah asasi. Okey, contohnya seorang itu perlukan RM10 untuk hidup, untuk survive, untuk makan, untuk minum, untuk bayar sewa, untuk beli pakaian. Beli pakaian taklah hari-hari. Tapi bajet lah. Ikutlah kemampuan kan. Dia mampu beli pakaian berapa kali. Kadang orang fakir ni memang tak mampu langsung. Okey, cukup sekadar makan, minum dan juga bayar tempat tinggal. Okey. So dia perlukan RM10 sehari untuk bayar makan, minum dan juga sewa tempat tinggal. Okey, dia perlukan RM10 sehari. Tapi yang dia mampu hanya RM3 sahaja, tak sampai setengah. So fakir ini ialah kemampuannya tak sampai setengah daripada keperluan. Kemampuan tak sampai setengah daripada keperluan. Okey, itu yang fakir. Miskin tu apa? Miskin ialah orang yang hanya mampu menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidupnya. Maksudnya, dia perlukan RM10 untuk makan, minum dan tempat tinggal. Tapi, dia hanya boleh mampu RM8 sahaja. 8. 5 dah kira separuh. 8 ni lebih daripada separuh tapi tak sampai, cukup lagi kan. So orang yang tak cukup tapi dia ada kemampuan lebih daripada separuh, dia dalam golongan miskin. Beza fakir dan miskin. Fakir tak sampai setengah, miskin lebih daripada setengah tapi belum cukup. Okey, itu beza fakir dan miskin. Nampak Kalau tak faham boleh tanya Ustazah dalam grup. Okey, seterusnya amil. Amil ni siapa? Amil ialah orang yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Saya typo sikit tu. Okey, saya typo sini. Okey, mereka dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Okey, seterusnya yang keempat ialah mu'allaf, iaitu orang yang golongan yang baru sahaja memeluk Islam. Okey, boleh menerima zakat. Okey, seterusnya ialah hamba. Hamba ialah golongan hamba yang ingin membebaskan diri mereka tapi mereka tidak mampu. Okey, dia nak bebaskan diri dia tapi dia tidak mampu. Tapi pada zaman sekarang tidak ada dah hamba. Ini ialah tertakluk pada zaman Nabi. Tapi tak tahulah pada masa akan datang ke, kita tak tahu. Tapi janganlah. Okey, semua orang dah bebas mereka, jangan hambakan orang lain. Okey. Seterusnya ialah orang yang berhutang. Orang berhutang ni maksudnya ialah orang yang dibebani hutang untuk keperluan di asas diri serta tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Maksudnya bukan hutang beli kereta, bukan hutang beli rumah, tak. Ialah orang yang berhutang untuk mencukupkan keperluan diri dia. Untuk dia contoh dia perlukan beras, dia perlukan telur, dia perlukan gula garam. Okey, ni asas lah, tepung. Tapi dia nak cukupkan benda-benda ni, dia tak boleh nak bayar. Dia kena berhutang. Dia tak boleh nak bayar kat kedai tu, dia berhutang dengan kedai tu. Dan dia sendiri tidak mampu untuk bayar hutang tersebut. So, dia jatuh kepada dalam golongan orang yang berhutang. So, kamu jangan fikir hutang tu ialah orang tu ada hutang kereta, orang tu ada hutang rumah, dia bolehlah terima zakat. Tak. Sebenarnya golongan orang yang berhutang didefinisikan sebagai orang yang berhutang untuk mencukupkan keperluan dirinya.
asas dirinya dan tanggungannya, dan dia tak boleh nak bayar langsung hutang keperluan tadi tersebut. Okey? Tapi benda ni kalau kita report atau orang itu pohon kepada majlis zakat lah kan, biasanya zakat akan siasat benda ni. Okey, ni Ustazah cerita yang basic-basic sahaja dulu. Okey, so yang seterusnya ialah fi sabilillah, ialah orang yang berjuang di jalan Allah. Okey, so antara kalau kita zaman sekarang ni, fi sabilillah ini siapa? Antaranya mereka gunakan istilah ini, definisi ini untuk tampung orang sambung belajar di peringkat tinggi. Okay, di peringkat sekolah pun ada, di peringkat tinggi pun ada. So inilah fi sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah sekarang ini ialah antaranya orang yang sambung belajar. Okey. Okey, so ada orang-orang yang dapat zakat negeri ketika belajar. Okey, kamu boleh carilah benda tu, nak tahu lebih lanjut boleh tanya. Tengoklah laman web semua bila masa permohonan tu dibuka, apa syarat-syaratnya boleh tengok. Okey, seterusnya ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni apa? Ialah orang yang bermusafir dengan tujuan diharuskan syarak kemudian terputus pembelanjaan. Maksudnya dia keluar pergi bermusafir, dia dah bawa duit, dah bawa dah keperluan, dan dia tujuan dia nak bermusafir tu dengan tujuan syarat lah, yang diharuskan syarak. Okey, sampai sana tiba-tiba terputus pembelanjaan, dia tak ada duit, tak boleh nak cucuk dah duit tu, ATM kad tak jalan, tak boleh guna. So dia boleh pohon dekat Jabatan Agama Islam, Jabatan Zakat, Majlis Zakat Negeri untuk pohon zakat ni. Tapi kamu nak lebih lanjut, kamu boleh rujuklah kepada Majlis Agama Islam, bahagian ni lah Majlis Zakat Negeri masing-masing. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada hikmah pensyariatan zakat. Okey, apa hikmah pensyariatan zakat? Ini kita belajar sikit je. Pertama, hikmah dia ialah pemberi. Hikmah kepada pemberi ialah dia akan mendidik jiwa orang-orang yang memberi ini dengan sifat pemurah dan jauh daripada sifat bakil. Bakil tu apa? Bakil ialah bakhil. Ialah orang yang tidak mahu mengeluarkan hartanya. Ni maksudnya orang Melayu panggil kedekut lah. Kedekut kepada sesuatu benda yang wajib. Contohnya dia nak ni lah bayar zakat ni, wajib bayar zakat, tapi dia kedekut nak keluarkan harta dia untuk bayar zakat. Untuk benda-benda wajib dia kedekut, untuk benda lain dia okey. Itu istilah bakhil. Orang kedekut dia lain. Yang kedekut istilah Melayu tu dia lebih kepada contohnya dia nak spend duit tapi tak bagi. Tak bagi tu sebab benda tu bukan keperluan tapi hanya kehendak. So dia kedekut sikit kat situ. Itu kedekut yang elok lah. Kita berkira-kira untuk membeli kehendak. Tapi ini satu kewajipan yang sepatutnya dikeluarkan tapi dia tak keluarkan. Okey, itu kita panggil bakhil. Antara bakhil yang lain, contoh seorang ayah perlu sara isterinya, perlu sara anaknya, itu wajib. Okey, wajib. Tapi dia tak nak pun sara, dia nak simpan duit gaji dia. Ini kita boleh panggil bakhil. Ialah dia kedekut pada sesuatu yang wajib. Bukan dia kedekut pada keperluan, pada kehendak, tapi dia kedekut pada sesuatu yang dia wajib keluarkan sebenarnya. Itu kita boleh panggil bakhil. So zakat ni dapat mendidik kita supaya tidak bersifat bakhil. Okey, seterusnya ialah kita melahirkan sifat taat kepada perintah Allah. Okey, siapa yang tunaikan zakat itu ialah antara rukun Islam, dan itulah sebagai satu tanda dia taat kepada perintah Allah. Seterusnya, kenapa orang keluarkan zakat? Sebab nak mendapatkan keredaan Allah. Okey. Dan seterusnya kita insya-Allah lah, sesiapa yang mengeluarkan zakat ni memang akan dikurniakan kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Sebab apa yang dia keluarkan nampak macam berkurang di dunia, nampak macam berkurang, tapi tak, sebenarnya dia dapat pahala dan dia pun dapat saham di akhirat esok. Jadi jutawan akhirat. Macam tu. Okey, seterusnya penerima. Apa hikmah kepada penerima? Pertama, orang yang menerima ni daripada golongan-golongan yang kita belajar tadi ni. Ni daripada 7 golongan ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daripada 8 golongan ni, okey, dia akan mendidik orang yang menerima ni menjauhi daripada sikap hasad, dengki dan iri hati kepada golongan kaya.
Dia tak adalah nampak orang kaya tu, bestnya dia kaya, aku ni tak ada apa-apa. Jangan iri hati. Sebenarnya orang kaya, makin dia kaya, makin banyak dia kena keluar juga untuk zakat. So, kita sebagai orang Islam, kita kena bercita-cita sebagai seorang pengeluar zakat. Bercita-cita itu perkara yang baik, sebab harta yang kita keluarkan itu kita dapat spend, kita dapat pahala. Sebab kita mengikut perintah agama untuk bayar zakat. So, jangan berkira bab itu. Okey, seterusnya, zakat ni dapat digunakan sebagai sumber modal bagi golongan miskin untuk menjana ekonomi keluarga mereka lah. Seterusnya, kalau orang yang berhutang, zakat ni dapat membantu meringankan beban hutang keperluan asas, bukan hutang lain. Okey, seterusnya, melalui zakat ni juga, pemberian zakat kepada mu'alaf dapat meningkatkan keyakinan mu'alaf terhadap Islam. Sebab mu'alaf ni ujian dia luar biasa. Okey, nak masuk Islam, dia kena fikir keluarganya, kena fikir kehidupannya. So, dia fikir macam mana penerimaan keluarga asalnya kepada Islam. Itu yang dia fikir. Tapi dengan kita, antara cara Islam membantu mu'alaf ialah mereka layak menerima zakat. So, cara ini salah satu cara untuk mereka comfort kan, untuk mereka tenangkan hati orang-orang mu'alaf ni dengan pemberian zakat. Okey, seterusnya, apakah hikmah pensyariatan zakat kepada masyarakat? Pertama, zakat ni dapat menggerakkan hubungan ukhuwah Islamiah lah, ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam. Okey, seterusnya, zakat ni dapat merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan golongan miskin. Sebenarnya zakat ni sangat membantu. Pertama macam ni, orang kaya mereka keluarkan zakat dan diuruskan oleh pemerintah. Pemerintah menggunakan zakat ini untuk ni yang kita nampak atas ni, sebagai sumber modal bagi golongan miskin menjana ekonomi keluarga. Bila mereka, antara cara kita nak cari harta, nak kumpul harta, 9/10 daripada rezeki kat dunia melalui bisnes. Dia berniaga. Zakat ni jadi suntikan modal untuk mereka berniaga. So, jurang antara, kalau orang miskin ni dapat berjaya melalui program-program yang diuruskan oleh pusat zakat, sebenarnya dia dapat kurangkan gap, jurang antara orang kaya dengan orang miskin. Bukanlah orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tak. Sistem Islam bukan macam tu. Sistem Islam, dia akan cuba rapatkan gap antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ni bagi sikit-sikit pada orang miskin. Kaya ni memang kaya dah, InsyaAllah takkan miskin lah sebab bagi zakat. Takkan. Sebab nisbah zakat ni terlalu sikit. Kalau cukup nisab, cukup haul, hanya perlu bayar 2.5%. Sangat sikit. 2.5% daripada harta yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi nanti esok kita akan sambung kira. Hadam dulu yang ini. Okey, hadam yang 8 golongan tu dulu. Hadam dia punya hikmah, hadam maksud, hadam dalil. Itu sahaja yang Azan nak kamu hadam hari ni. Okey? Okey, so kita sambung. Hikmah pensyariatan zakat daripada segi masyarakat, saling membantu antara satu sama lain dalam masyarakat. Seterusnya, zakat ini juga dapat meningkatkan syiar Islam. Okey? So, itulah salah satu cara macam mana nak tunjukkan kita punya ketaatan kepada agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta sesuatu syariat tu bukan saja-saja, tapi semuanya ada hikmah. Hikmah yang terbaik untuk kita, untuk Islam dan juga untuk masyarakat semua. Okey? Okey, so kita teruskan. Sampai sini sajalah. Azan nak kamu buat nota sampai sini saja. Simple sahaja, simple. Okey, sebab yang esok kita akan belajar sesuatu yang lagi besar lah tentang zakat-zakat yang wajib dikeluarkan. Okey? So, hadam dulu yang ini. Yang poin penting Azan ulang balik. Yang penting ialah maksud zakat, hukum zakat, dalil nakli, asnaf yang wajib menerima, yang layak menerima zakat ada 8 orang ni. Ingat semua ni. Dan ini hikmahnya. Ingat ni dulu. Okey, Hazal bagi sikit-sikit supaya kamu hadam. Hazal tak nak kamu lupalah benda ni. Okey? So, Hazal nak kamu tulis nota kamu. Tulis nota kamu, bagi kat ustazah nanti Boleh bagi kat ustazah nantilah. Okey?
Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.